A'udzubillahi minasyaitonir syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu rasulihil amin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Aziz, Ya Jabbar, Ya Mutakabbir, La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli. Terima kasih ya. Ani, orang pertama yang menyapa. Lepas tu Nurizan Sulaiman, orang Singapura. Abdul Rahim Latif, orang Singapura. Nur Hazi, Allahumma salli ya. Siapa lagi? Nur Asni, Haji Abni Zainun, nama Canberra, Fazilah. Siapa tadi tu? Mana tadi Fazilah tadi? Mala Jamaluddin, Mokhtar Nurdin, Nun Puan Zainun, apa namanya, Alexander Man, ya, Ihsan Yaakob, Suhaila binti Nasir, Narima Ismail. Okey, dah masuk. Mun Maisma dah masuk. Abdul Rahim Latif dah sebut tadi tu. Tolong like dan share pada seramai mungkin kawan dan grup kita. Rifah Marjan, Wong Jowo pun top 10. Zafirul, ya. Oh, Zafirul ni sahabat dari Indonesia, ya. Kalau Nurizan daripada Singapura. Sain Imran, good morning. Mun Maisma, ya. JB tak salah, ya. Lepas tu Salasiah Muradi, Rashidah Syamsuddin, Yong Aznun. Lepas tu Misa Ramisa, Misa yang JB. Nina Mustafa, Sandra Ellen, Nur Asma binti Muhammad Pilus, ya, Rifah Marjan, Sabri Das, alamat tak nampak. Zainab Hassan, Liza Umar, Rosmini Ruslan. 73 dah masuk kelas, 53 baru share. Cikgu Mukhtar, selawat Nabi Jom, Mazdiana Makmur, Hajah Halijah, Hajah Jami'ah Sayan, apa nama, Rohaya tadi, siapa, Imah, Khatijah Harun, Takeshi Kanishiro pun lama tak nampak. Taruna Suci, tu dia, ya. Nur Azma, Muhammad Pilu dah sebut. Zakhir Karim, Ayu Saim dari Arizona dah sampai. Terima kasih. Waalaikumsalam Ayu. Salasiah Muradi, Jamilah Izdin, Nazmi Ani, Mazna Syarif, ya. Kata Jarun, kalau orang Arizona pun nak join kita, tentulah yang orang lain pun boleh, ya. Haji Rahim Singapura dah share, dia kata. Lita Walita, Sabridah dah sebut tadi. Lita Abdul Rahman, Sandra Ellen dah sebut. Jordan J. Kenneth, selamat pagi. Norma Basa, Ariana Rose, Ridwan Ismail, ya. Siti Afsah Kula, Jordan dah sebut tadi. Wong Jowo dah sebut. Siti Zaleha, Rafidah Hassan, Ainur Mursyida, jangan nampak ni. Nana Shizuka, lama tak nampak. Zaim Hadi Miskam dah ada, terima kasih. Muhani Muhammad Shah, Nazmi dah sebut. Zainul Abidin, Imah Kia dah sebut. Siti Afsah dah sebut. Jordan dah sebut. Yusnita Said, Mas Ayu, Intan Sumaya, ya. Intan Sumaya, Asmarina Kak Cik dah ada. Rifah Marjan ada. Patch Adam Story dah. Baba Hasan, Fatimah Ayub, Hussein, Hussein. Biasanya orang seberang kata ya. Okey. Nurin Nur. Dah 106 orang share. Tanya Azrin Rahman, Lita Saliyah Yusuf, Naane Syamsina Sa'ad. Share cepat. Yang dah sedekah subuh, tanya, ya. Kalau dah niat tapi belum bubuh, duit dalam tabung, bubuh sekarang. Norma Basar, Fatimah Ayub, Assalamualaikum Kak Cik dah sebut. Intan dah sebut. Ina Zalina, Fauzia Maknayan, ya. Okey, 122 orang dah share. Oh, syukur. Alhamdulillah, ya. Hari ni 11 bulan 10, ya. Today is birthday anak sulung Tok Abah, 11 Oktober, Nur Hidayah, ya. Tahniah. Mudah-mudahan dirahmati Allah sekeluarga sampai jannah, ya. Okey. Itu yang Tok Abah selalu pesan dan doa pada semua orang lah, ya. Bila menambah air lahir, mudah-mudahan selamat dapat rahmat Allah, ya. Nur Lela, Ridwan Ismail dah sebut. Intan dah sebut. Belum lagi ada orang baru yang masuk. Yang tak nampak, Asparina Kak Cik. Ya.
Siapa lagi? Norma Basar dah sebut. Okey. Siapa yang baru masuk? Nurlela, Ridwan Ismail dah. Zaim dah. Hajah Jamiah Sains sudah. Imah KS dah. Cik Wan. Siti Hajar Ahmad. Fauziah Aziz. Janatul Nisa. Ya. Lepas tu Sabaria Daud. 135 orang share ya dalam kelas dah. Alhamdulillah ramai, syukur. Mudah-mudahan dapat memberi manfaat pada yang Aminah Muhammad baru masuk, Ida Muhammad baru masuk, Nurisaki Little Treats ya, baru masuk. Terima kasih. Nurizan Sulaiman, happy birthday disambut untuknya. Yung Aznun Norman masuk. Cik Arman, Ana Kamarudin, Nur Medina baru masuk. Okey, Dr. Narman kata dah share dengan 50 kawan dan 20 grup. Subhanallah. Nurmala Yasin, Aisyah Nasir, Zakia Khan, Kafrizul dah masuk. Nina Ani, Ina Azrin dah sebut tadi, dan yang lain ya. Syahrul Nizam. Dari mana dia kata? Wush. Apa nama? Asam pedas ikan sembilang. Lempeng kelapa dengan asam pedas ikan sembilang. Oh, tu sedap tu. Syahrul Nizamnya. Luar biasa tu. Dia punya sarapannya. Okey, 105 orang dah masuk kelas dan 144 share. Tak apalah, kita sambung ya. Kita sambung kita punya perbincangan kita. Pagi ni tips untuk bentuk fikiran yang positif bahagian ketiga. How to be positive thinking all the time lah. Berfikir dengan positif. Kenapa sibuk nak positive thinking? Sekali-sekali tak boleh negatif langsung ke? Well, bukan tak boleh. Rugilah kalau kita tak kawal diri. Sebab Allah bertindak seperti mana yang kita fikirkan. Kita fikir negatif, benda negatif akan datang. That is the secret. So Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. So kalau kita fikir negatif, it's up to you. It is your mind, it's your body, it's your life. Tetapi kalau awak berfikiran negatif, awak menarik bencana, menarik bahaya, menarik penyakit, menarik malang kepada diri masing-masing. So sia-sia sebab fikiran itu adalah doa. Itu yang kita nak cuba tukar. Berfikir secara positif. No matter what. No matter what. Cuba berfikiran positif. No matter what. Sebab Allah tak pernah menzalimi hambanya. So whatever happen to us, there is always a positive reason. There is always a blessing in disguise. Always. Cuma kita tak perasan, nampak zahir tanpa tabayun, tanpa berfikir, maka kita tak nampak hikmah di sebalik kejadian. Aku kena rumah, aku kena curi, kena rompak, apa baiknya? Banyak baiknya. Cuma kita tak perasan. Mungkin kita careless sikit, mungkin Allah nak tunjuk bahawa kita mungkin kurang sedekah, kurang menderma, kurang bantu orang, ya. Maaf ya. Bukan kita nak mengata siapa tak. Ya, kalau kita kehilangan tu ada sebab. Dan dia melengkapkan hidup kita. Kita sentiasa okey, sentiasa bahagia, tak pernah dapat bencana. Hidup kita tak sempurna. So sometimes bencana, mishap datang kepada hidup kita untuk complete the cycle, the whole spectrum of life. Jadi ada sakit, ada sihat, ada senyum, ada tangis, ya, ada hujan, ada tak hujan. Nampak? Ada malam, ada siang, ya. Barulah hidup kita sempurna. Ada ketawa, ada menangis. Ya, ada senyum, ada masam muka, ya, ada memujuk, ada merajuk. Come on. Ya, so ada semua, ada dia punya hikmah untuk melengkapkan hidup. Sehat memanjang macam Firaun, akhirnya tak sedar diri, sombong. Ya, semalam punya sharing of the day was, ya, iblis lebih lama beribadah daripada anda dan Taubah. Ya, dia bertahun-tahun, beratus tahun di syurga beribadah. Tapi sebab sombong, Allah keluarkan dia daripada syurga. Itu benda lama dah, semua dah tahu. Tapi kita ni yang belum pernah masuk syurga tapi dah sombong. Agak-agak boleh masuk syurga ke? Dengan sombong. Tak sembahyang, dengan tak sedekah kat orang, dengan memandang remeh orang lain. Sombong. Ya, belum masuk syurga dah sombong. Setan lama kat syurga, lama beribadah sebab sombong, ditendang keluar daripada syurga. Awak dan Tok Abah belum masuk syurga pun dah sombong. Siapa lebih hebat? Awak ke setan? Jangan marah pagi-pagi buta ni. Okey ya. Baik. So kita sambung. Program kita hari ini dibawakan oleh
webinar Tok Abah pada 19 Oktober. Komunikasi berkesan di tempat kerja. Fantastic. Dah beratus orang mendaftar. Syukur Alhamdulillah. But we want more because Tok Abah mungkin tak buat lagi lah program ni. Tapi ini satu webinar yang sangat-sangat penting. Ya, sebab kemahiran, kecekapan, kemahiran komunikasi berkesan di tempat kerja ini satu kemestian, satu kewajiban, satu benda yang compulsory, bukan satu pilihan. Sebab kita nak memberikan yang terbaik, nak jadi aset kepada syarikat, kepada majikan, kepada bos, kepada kawan sekerja, kepada pelanggan, kepada orang awam, kepada diri sendiri. So, nak jadi aset, kita kena ada skill komunikasi. Kalau kita terdapat berkomunikasi dengan baik kepada diri, jangan harap dapat berkomunikasi dengan baik dengan orang lain. Bagaimanakah kata-kata positif anda? Semalam Tok Abah berhenti nombor 6, Tok Abah semalam ya. Semalam Tok Abah kata apa? Fokus kepada nikmat dan kebaikan yang kita dapat, tengok orang lain yang lebih sengsara, open yourself to humor, ya, artinya belajar untuk ketawa ataupun dapat menikmatilah perkara-perkara yang lucu di sekitar diri kita ni. Ada orang kita buat lawak hari ni, hari Selasa depan baru dia ketawa. Lama nak faham. Otak dia otak kiri, ya, otak logik. Itu yang kadang susah nak faham orang buat lawak ataupun situasi yang lucu. Lah kesian ya. Tapi ramai orang begitu. Dan kita lebihkan masa berinteraksi dengan orang positif, kita akan jadi positif. Itu semalam. Terpaksa berhenti awal sebab cucu meragam. Ya. Alright. So, pembantu rumah Tok Abah yang sudah 12 tahun dengan kami akan pulang 23 hari bulan. Kita pun raikan semalam dengan sikit jamuan, ya. Ramai kawan yang datang, dekat 100 orang kot dia datang, ya. Meraihkan yang kenalan lah kepada pembantu yang sangat berkhidmat dengan sangat cemerlang, ya. So dia ramai kawan. So ramailah datang semalam, ya. Kawan kita dan sebagainya. Dan mudah-mudahanlah hari ni birthday anak sulung, besok birthday anak nombor 2. Muhammad Nur Hidayah hari ni 11 Oktober, Muhammad Syakir esok berumur 38 esok ya 12 Oktober. Yes, dia orang ni one day different. Itu pun nasib baik dipisahkan, ya, sebab mereka ni by cesarean. Jadi Tok Abah ingat nak samakan, tapi doktor yang bedah kata jangan, bagi mereka birthday mereka sendiri. Jadi mereka akan rasa seronok sebab ada own birthday, tidak sama dengan kakak atau adik, Itu. So kita pun dengan nasihat doktor okeylah, ya. So sebab dia schedule cesarean, ya, schedule, ya. Jadi boleh di-adjust lah, ya, sehari 2 tu, ya, insya-Allah. Baik. So ingat, Tok Abah webinar pada 19 bulan Oktober, insya-Allah berbalai seronok, ya. Daripada apa pun kesilapan lazim dalam berkomunikasi kat tempat kerja, sampailah 33 tips berkomunikasi dengan cemerlang. Lepas tu pro dan kontra penggunaan social media di tempat kerja dan sebagainya. So overall kita akan kongsi hampir 200 tips lah, ya, berbaloi dalam masa 3 jam, 10 pagi sampai 1 tengah hari, 19 Oktober. Yang dah ada link kat atas tu. So come to our webinar, boss, send your staff, minta izin. Masih ada masa. Ya, hari ni 11, ada 8 hari, ada seminggu lah. Baik. Ya. Tip nombor 8. Itu yang Tok Abah bagi hint tadi. Kalau kita berkomunikasi dengan positif kepada diri sendiri, maka ada harapan kita dapat berkomunikasi dengan positif kepada orang lain. So, cara kita bercakap pada diri kita kena positif. Ramai orang bercakap kepada diri mereka secara negatif. Aku ni memang dah pelupa lah. Aku ni memang tak berapa rajin. Aku ni memang selalu sakit. Aku ni memang selalu confused. Selalu bingung. Aku ni memang... So, apa yang anda cakap pada diri? Kalau negatif yang kita cakap pada diri kita, mana mungkin kita mudah bercakap positif pada orang lain. Pada diri pun negatif, therefore, untuk sentiasa berfikiran positif, kita bercakap pada diri kita perkara-perkara yang positif. Aku insya-Allah boleh. Walaupun aku dah berumur sekian, aku masih boleh exercise, aku boleh mampu sihat, aku mampu untuk berinteraksi, aku mampu belajar ilmu baru, aku mampu belajar resipi baru, aku mampu untuk berinteraksi dengan seramai mungkin orang. Aku ada seorang sahabat Tok Abah, ya, adik Tok Abah pun, ya.
Dia besar aja, apa nak buat? Dia nak mula tulis buku dan tulis. Dia dah duluan mulai buku dah. Kan nak menulis buku, membaca dan menulis buku. Boleh. Boleh saja. I remember yesterday I mentioned my classmate, ya. Apa nama, masa kat Malay College dulu. Lepas tu sama-sama belajar di Amerika. Umur 60 tahun bersara, dia terus, apa nama, masuk start program undang-undang. Law degree, ya. Dia ambil, apa nama, program undang-undang yang nak jadi peguam 4 tahun. So 61 start belajar, 64, 65 ya, dapat ijazah. Lepas tu call to the bar, sampai sekarang masih jadi peguam. Umur 60 baru start. Ada seorang kawan Tok Abah, dia dah ada 7 ke 8 ijazah, termasuk 2-3 PhD. Hobi dia belajar. Dan Tok Abah baca satu report, seorang seorang ibu, ya, umur 83 tahun, matanya rabun, pakai cermin mata tebal. Dia baru habis dia punya ijazah sarjana muda, umur 83 tahun. Reporter bertanya, apa nak buat lepas ni? Saya nak mulakan program sarjana, nak buat masters pada umur 83. Dia nak cari kerja ke? Dia lepas tu nak cari kerja ke umur 83? Nak buat sarjana tu nak cari kerja ke? Think about it. Ini contoh. Kalau nak dapat cerita macam ini, Google. Kisah-kisah pelajar tua dalam dunia. Mereka mahasiswa, ya, yang belajar umur 60, 70, 80. Apa yang Tok Abah cakap ni, ada nanti keluar. Sekarang semua maklumat di ujung jari. Kenapa cerita ni? Sebab nak bagi tahu anda, adakah lepas SPM tak nak sambung belajar ke IPT? Oh, tak nak sambung belajar, nak kerja, ya. Sebab apa cerita orang umur 60 sambung belajar, umur 70 sambung belajar, umur 80, umur 80 tahun sambung belajar. Jadi practice self talk, ya, belajar bercakap positif pada diri sendiri. Adakah orang bercakap pada diri sendiri? Ya, berfikir tu cakap pada sendirilah. Aku ni lepas ni nak sarapan apa, ya? Ada orang yang nak makan kat luar, ya. Aku nak makan capati ke, aku nak makan lempeng. Ada seorang sahabat tadi dah bagi tahu, dia hari nak sarapan lempeng dengan asam pedas ikan sembilang. Boy, untuk separuh orang, asam pedas ikan sembilang ni the best asam pedas ikan lah, kan. Memang ikan sembilang tu orang Johor, orang memang cukup suka tu, memang gila. Tok Abah masa kecil-kecil bolehlah makan asam pedas ikan sembilang. Tapi selepas umur 15 tahun, Tok Abah tidak boleh lagi makan ikan darat. Bukan mengada-ngada. Tapi sebab terlampau banyak memancing ikan. Tiap-tiap hari makan ikan darat. Tiap-tiap hari. Maka lepas umur 15, Tok Abah dah tak boleh dah. Dah tepu. Dia dah cukup kota lah. My whole, semua adik-adik Tok Abah begitu. Yang memancing tu siapa? Tok Abah lah. Tok Abah yang memancing masa kecil-kecil dulu. Gitu, ya. So, kita fikir yang positif, bercakap, bisikan kena positif. Self-talk atau affirmation. Cakap, aku mampu, aku boleh, aku ni dah lama sakit, aku nak cari ubat. Ya, aku dah lama sihat. Aku 60 tahun aku sihat. Baru umur 61 baru mula sakit. Aku kena banyak bersyukur. Aku nak pakai baju apa ni? Aku nak pakai baju yang membawa kesihatan. Baju coklat ni warna sihat, warna matang, warna selesa. Semua ada sebab. Tapi dengan ilmu lah. Dengan sedikit ilmu, kita akan faham. Oh, pakai baju coklat ni lebih sihat. Lebih matang. Ya. Kenapa pula baju coklat boleh sihat? Cuba tengok. Ya, Allah punya perancangan. Makanan sihat macam mana? Beras coklat. Air coklat. Ya. Tepung coklat. Brown. Ya. Gula coklat. Brown sugar, brown flour, brown rice. Ya. Nampak? Ya. Brown herb. Ya. Nampak? Kalau kita perasan, ya. So, semua ni Allah jadikan dengan sebab. Rupanya warna coklat, warna kesihatan. Dan warna matang. Benda yang matang, kelapa dah tua, warna coklat. Apa-apa yang tua, buah-buahan yang dah tua kadang warna coklat. Ya, so daun pun, ya, daripada hijau, ya, ke merah, akhirnya coklat, ya, kering, and then gugur. Perasan tak? Jadi warna coklat ni, warna matang, warna dekat nak gugur. If you get my drive. Jadi kalau kita pakai warna coklat ni, mengingat tentang kematian. Dan tanda orang yang bijaksana, orang yang sentiasa ingat mati dan bersedia untuk menghadapi kematian. Allahumma salli ala Muhammad. Okey. Nombor 8, practice self-talk, positive self-talk.
maka kita akan dapat belajar untuk positif minda dan belajar untuk berkomunikasi dengan orang lain dengan positif. Sebab pada diri pun kita cakap positif, pada orang lain insya-Allah positif. Positif menarik positif insya-Allah. Poin nombor 8. So, ingat ya. Dan program kita hari ini juga dibawakan oleh Tok Abah. Tiap malam, kadang petang tak sempat, malam Tok Abah ambil Kodisi Plus mengandungi Cordyceps militaris. Ya, herba yang banyak mengandungi antioksidan. Antioksidan Tok Abah dah sebut banyak kali, dia bertindak sebagai vacuum cleaner, membersihkan ya sampah saraf dan juga benda-benda negatif dalam badan, racun dan sebagainya, free radical, semua dia absorb, di collect dan dinyah cemar. Jadi mudah-mudahan kita akan step by step bertambah sihat, bertambah okey ya. So saraf-saraf kita bertambah baik, sengal-sengal hilang ya. So ini yang report yang Tok Abah terima daripada ribuan orang yang telah mengambil Kodisi Plus ni ya, vitamin C untuk immunity, untuk tenang, untuk kulit ya. Ada untuk collagen development dan sebagainya ya. Cuba Google lah. Dan Cordyceps military ni memang dikaji satu dunia. Ramai orang telah mengkaji tentang kebaikannya untuk kesihatan diri. Langkah demi langkah. Tapi jangan makan benda ni terus. Diet tidak, exercise tidak, tidur banyak, melepak selalu, ya, amalan-amalan negatif, maka tak ada kesan. You sabotage diri. Jadi alang-alang dah melabur untuk sesuatu benda yang makanan tambahan yang positif, awak ubah cara gaya hidup yang lebih sihat. Tengok kesannya. Quantum leap towards excellence, towards health, insya-Allah. Barulah betul mula berjalan, tengok berapa langkah awak berjalan. Tok Abah cuba target 5,000 langkah tetap itu ada kat kita punya peranti ni ya. So Tok Abah kan dapat 3,000, 4,000 ya. Tapi kami dapat 2,000 atau kurang. Yalah di rumah, kalau kat pejabat pun tak banyak berjalan. Sebabnya Pomodoro teknik ialah kita duduk kat meja, kat pejabat di rumah setiap 1 jam berjalan. Nasib baik Tok Abah punya peranti macam you all punya juga akan beritahu, hey, now it is good now for you to walk now. It's good if you can walk now. Dia terus ada penggera. Dia ada vibrate kata, elok jalan sekarang. Awak dah 1 jam tak bergerak. Jadi kita pun bergerak, berjalan. Jalan semalam Tok Abah banyak berjalan atas rumput ya untuk detox badan. Dengan cucu masa menyambut tetamu semalam, meraihkan tetamu-tetamu, Tok Abah tak pakai kasut, sengaja jalan atas rumput. Ada one patch kat tepi rumah Tok Abah tu ada rumput. Ya, sengaja kita tinggalkan rumput ya untuk kita berjalan atas rumput atas tanah untuk detox badan kita daripada semua radiasi ya yang datangnya daripada peranti, handphone, microwave, dari alat-alat elektronik, TV ya dan sebagainya, komputer. Maka kita detox, kita buang semua nyah cemar dengan berjalan atas rumput ya, atas tanah. Allahumma shalli ala Muhammad ya. Kesannya kita akan lebih sehat, lebih positif lah. Barulah fikiran positif ya. Alright, so insyaAllah. Nombor 8, nombor 9. Tip nombor 9 ialah untuk kita berfikiran positif, kenal pasti aspek hidup kita yang kita sering negatif. Apa dia perkara-perkara yang kita selalu fikir negatif? Ya, contoh, aku ni tak cukup tinggi lah berbanding kawan-kawan aku. Semua tinggi-tinggi. Semua 58, 59. Aku aja yang tak cukup tinggi. Dia selalu komplain kepada kawan-kawan. Ini benda negatif. Tidak bersyukur. Awak tidak bercakap positif pada diri. Kesannya akan banyak negatif. Padahal apa yang Allah cipta, kita ni semua ada hikmahnya, ada kebaikannya. Ya, ada. Cuba tak apa tengok satu video untuk anak-anak, untuk cucu-cucu tak apalah, umur 3, 4, 5 tahun. Ya, nak main permainan ni, dia pergi ke taman permainan, nak main ni awak kena tinggi sekian-sekian, 5 kaki ya, ataupun 4 kaki setengah. Kalau tidak awak tak boleh main. So ada budak ni dia tak dapat main. Dia tak dapat, dia sedih ya. Kakak abang dia boleh main, dia tak boleh main ya sebab dia tak cukup tinggi. Tapi bila sampai satu tempat yang budak-budak yang cuma 3 kaki ya ke bawah saja yang boleh main. Dia pun dapat main. Kakak abang dia tak boleh main, tak boleh naik toy, tak boleh menyusup bawah pagar dan sebagainya. Dia tahu ya, semua orang ada kelebihan masing-masing ya. So jangan risau ya. Itulah kadang-kadang kita kan ni terlampau lihat
perkara negatif, sifat negatif, maka kita bandingkan diri dengan orang lain, akhirnya kita berfikiran negatif. Kenapa aku tak sepandai dia? Kenapa aku tak setinggi dia? Kenapa aku tak sekaya dia? Kenapa aku tak jadi anak nombor 2? Ya, sebab anak nombor 2 unik. Kenapa aku jadi anak sulung yang manja, yang walaupun ada sifat pemimpin gini. Jangan. Setiap apa yang Allah rancang untuk kita terbaik. Manusia merancang, Tuhan merancang, perancangan Tuhan terbaik. Wa makaru makarallah, ya. Wallahul khairul makirin. Ya, kita merancang, Tuhan merancang, perancangan Allah yang terbaik. Ya, jangan takut. Allah yang merancang kita sekian. Ya. So Allah yang merancang, ya, parlimen dibubarkan semalam. Tak adalah manusia merancang. Yalah. Kalau Allah tak izinkan, boleh ke? Kau jangan fikir yang dangkal, yang singkat. Manusia merancang, mereka yang nak sangat. Tak. Memanglah kita merancang. Kita merancang, Tuhan merancang. Perancangan Allah yang prevail, yang terbaik. Jadi perancangan Allah lah. So kita kena reda lah. Lepas tu kita dapat maklumat, bukan semua negeri akan membubarkan dia punya DUN. Ya, gini. Cuma mungkin 2-3 negeri saja yang akan ada pilihan raya untuk DUN, yang lain untuk parlimen, yes, one whole nation. Dua. Tak apa, tak minat politik, tapi kena faham tentang perkembangan politik untuk dapatlah kata tu membantu, ya, memberi penjelasan dan dapat kefahaman tentang kepemimpinan negara. So kita ada peluang untuk memilih pemimpin, pilih yang baik. Jangan lupa bermesyuarat, jangan lupa beristikharah. Ya. So kita berdoa daripada sekarang agar Allah kurniakan kepada negara Malaysia pemimpin-pemimpin yang berwibawa, pemimpin-pemimpin yang baik. So doalah. Takut-takut anda dan Tok Abah terlupa nak berdoa untuk dapat pemimpin yang baik, maka kita akan diberikan pemimpin yang kurang berwibawa. It's our fault. Sebab sombong, tidak berdoa. Siapakah orang yang sombong? Orang sombong ialah orang yang kurang berdoa. So ada doa untuk dapat pemimpin yang berwibawa. Ada. Komplain. Apalah pemimpin, apalah menteri, apalah timbalan menteri, apalah. Awak doa tak? Untuk dapat semua yang baik. Doa tidak, tapi komplain. Ni self-talk. Ya, ataupun komunikasi pada diri yang tidak positif. Akhirnya kita berfikiran cara negatif. Topik kita jangan lupa. Tips membentuk fikiran positif. Bahagian ketiga. Ya. So, nombor 9. Kenal pasti apakah aspek diri kita yang negatif yang kita selalu fokus. Macam mana nak tahu kita dah tenggelam dalam masalah tu? Tanya BFF. Apa yang aku selalu komplain tentang diri aku, ya? Kau selalu komplain kau ni pokai. Aku ni memang tak ada duit lah. Aku ni tak ada duit. Aku tengah bulan je dah kering. Dia selalu komplain tentang tak ada duit. Maka dia bila komplain tak ada duit, dia memang tak ada duit. Sebab Allah bertindak seperti sangkaan hambanya. Awak cakap tak ada duit. Ada orang, ya, pendapatannya cuma 1,500, 2,000 saja. Tapi sebab berkat, sebab dia bersangka baik, dia redha, dia qanaah, ya, dia didik diri, maka cukup berkat. Ada orang pendapatannya 20,000, 30,000, tapi tak berkat serta komplain, tak cukup. Hutang keliling pinggang. Nampak? Ini contohlah kan. Of course, ya, duit tidak boleh membeli bahagia. Ya, tapi kalau ada duit, rasa lebih bahagia, kata orang. Well, it depends. Not necessarily so, but it does help. Gitu, ya. So, nombor 9. Kenal pasti apakah aspek hidup kita yang kita selalu cakap tentang positif. Kita sering negatif. Ya? Kalau tak pasti, tanya BFF, tanya pasangan, tanya adik-beradik, tanya orang yang kenal kita. Apa yang saya selalu komplain tentang hidup saya ni? Apa yang awak dengar saya komplain? Saya kadang tak perasan. Awak selalu komplain tentang cuaca. Ya? Kalau cuaca ni, aku ni demam lah ni kan. Kalau dah panas ni aku kan demam lah. Aku pantang kena hujan. Kena hujannya mesti pening kepala. Itu negatif tu. Cuba cakap, aku insyaAllah lepas ni kalau kena hujan pun, ditakdirkan kena hujan, aku tidak akan pening, aku takkan sakit insyaAllah. Mungkin sebab acid rain. Ya? So, pertamanya elakkanlah kena hujan di awal hujan, sebab masa tu pollution kat udara. Bila hujan turun, maka yang turun itu acid rain. Ya? Ada mengandungi acid lah. pH yang rendah. Itu yang rasa demam, kulit sakit dan kata-kata dan sebagainya. Jadi kena ada ilmu sikit, ya. So ini contoh, ya. Contoh. Tanya ahli keluarga, tanya
pada diri, tanya pada kawan baik, tanya pada pasangan, apa perkara negatif yang kita sering ulang-ulang sebut. Jadi bila kita atasi perkara negatif ni, kita atas landasan betul untuk fikiran yang positif. Karena kita tak perasan, ya, kita yang menegatifkan pemikiran kita day by day, just because. Just because. Okay, so program kita juga dibawakan oleh ini pun satu perkara yang Tok Abah selalu war-warkannya, Excel Plus Perasa Coklat, ya. Ini dia punya maskotnya Didi and Friend. Ni kotak yang bekerjasama, berkolaborasi dengan Didi and Friend, dan ada gambar Tok Abah. Kalau ada Didi and Friend dan gambar Tok Abah, itu tandanya itu jaminan kualiti juga. Kalau Tok Abah takkan bubuh. Muka Tok Abah itu kalau benda tak betul, tak baik, ya, tidak dikaji, tidak berfungsi dengan sepertinya dinyatakan. Dia ada vitamin C, memang benda baiklah. Ada kolesterol, ya, susu awal lembu, ada buah tamar, ada susu, ada DHA powder, ada biji teratai. Dan Tok Abah selalu sebut tentang fadilat teratai, ya. Sahabat Tok Abah Dr. Narimah pun dia menyemai teratai dengan ikan gapi, ya. Dalam satu balangnya tempat tu, ya. Dia bubuhnya, dia semainya biji teratai dah mula besar, ya, dan di situ ada ikan gapi. Wah, cantik. Dua-dua melihat ikan akan tenang, melihat bunga teratai akan tenang. Allah punya kuasa. So digunakan dua terapi, dan melihat air akan tenang. 3 perkara yang bila kita tengok air, kita tenang. Apatah lagi air laut. Melihat air kita tenang, melihat ikan kita tenang sebab ikan bergenang. Betul, melihat bunga teratai kita akan tenang. Allah punya kuasa, ya. The aura of teratai, lotus, ya, lotus flower. So cuba baca the aura of lotus. Cuba bacalah kat internet, kajian orang yang pakar dalam bidang itu. Betapa melihat pokok teratai pun, bunga teratai akan membawa ketenangan, semua dengan izin Allah. Kenapa begitu? Sama jugalah. Kenapa ada orang kata, oh, ini daun bidara ni boleh mengalau hantu setan? Ya ke? Kenapa? Cuba baca. Apa fadilat daun bidara? Kenapa daun bidara digunakan untuk memandikan jenazah? Kenapa ada minyak daun bidara yang dipasarkan untuk rawatan membantu masalah paranormal? Contoh, ya, contoh. So semua ada. Kenapa orang memberi hadiah bunga mawar tanda sayang pada wanita, pada lelaki? Tidak salah bagi bunga pada lelaki. Ada ke orang lelaki dapat bunga? Ada problem ke? Sebab bunga is terapi. Warnanya, aromanya, bau dia membawa kesan yang positif. So orang lelaki pun, orang tu sakit kat hospital, bawa bunga, boleh tak? Boleh. Menghiasi bilik hospital dia supaya cantik, warna cantik, dapat jadi terapi. Aroma atau bau bunga jadi terapi. Faham ke? Faham. So, what's the problem? Problemnya kita terlampau, compartmentalize. Oh, bunga, mana boleh lelaki dapat bunga? Itu untuk orang perempuan. Is it? Warna pink. Mana boleh orang lelaki pakai pink? Is it? Anything wrong? So many people wear pink. Tok Abah ada baju Melayu pink, ya. Baju biasa pink sengaja. Why? Sebab pink warna sihat, warna motivasi, bukan khas untuk orang perempuan. Cuma adalah orang yang katakan, oh, pink untuk perempuan saja, biru untuk lelaki-lelaki saja. Ya ke? Orang perempuan tak boleh pakai biru? Ramai. Orang lelaki tak boleh pakai pink? Ramai. Pakai pink, tak ada hal pun. Makin positif kalau faham. Ya. So inilah benda-benda yang kadang kita negatif. So apakah aspek hidup kita yang sering kita negatif? Tanya kawan, tanya diri, tanya keluarga, tanya BFF, tanya rakan sekerja, tanya bos. I've been working 1 year under you. Apakah benda negatif yang you nampak tentang diri I, so that I can improve? Kalau awak berani berbincang dengan bos yang awak mesra lah, ya. Then you can keep on changing positively. Alright? Alhamdulillah. Okay, nombor 9. Nombor 10. So ini pun Tok Abah selalu pesan dan Tok Abah amalkan tiap hari. Start your day on a positive note. Mulakan hari anda dengan positif. Macam mana Tok Abah pesan dulu? Bangun tidur senyum, menghadap kiblat. Ini kiblat, ya. Tok Abah sekarang menghadap kiblat, ya, dan berdoa sambil tersenyum.
bangun tidur terus senyum, menghadap kiblat. So, maknanya Tok Abah punya meja kerja ni pun, termasuk mini studio kat rumah Tok Abah ni pun, kalau boleh, menghadap kiblat. Purposely. Dan apa yang Tok Abah pesan pada cucu yang pergi ke college, UiTM Rembau, Tok Abah kata, make sure masa study kat rumah, ya, kat dia yang sewa rumah, ya, dengan kawan-kawannya 5 orang. So, make sure yang meja menghadap kiblat. Beritahu kawan-kawan satu rumah untuk belajar menghadap kiblat. Sebab kita akan tenang, akan fokus, akan mudah faham, akan mudah ingat. Ya, lagipun kita nak belajar, kita baca doa. Ya, baca doa macam-macam lah. Fatihah, ayat kursi, alam nasrah, doa penerang hati dan sebagainya, ya. Dan sunat bila berdoa menghadap ke kiblat. Bila kita menghadap kiblat, ayon dalam badan dan ayon kat bumi selari. Ini pun selalu Tok Abah sebut. Nampak? Jadi, start every day on a positive note. Mulakan setiap hari dengan positif. Bangun tidur senyum. Angkat tangan berdoa. Menghadap kiblat. InsyaAllah sepanjang hari akan jadi positif. Kata pakar-pakar psikologi. Bidang Tok Abah, organizational psychology. Ya? So, barang siapa yang positif waktu pagi, maka insyaAllah akan positif sepanjang hari. So, wake up smiling, guys. And see how your life change positively the whole day. Ni Tok Abah sebut sejak bila ni? Sejak 40 tahun yang lepas. Bangun tidur, kalau boleh bangun tidur senyum, angkat tangan berdoa sambil tersenyum menghadap kiblat. Sebab menghadap kiblat, sunat menghadap kiblat bila berdoa. Tak wajib. Sunat. Tapi buatlah. Kita tak tahu amalan yang mana satu akan menolak kita untuk ke syurga. Mungkin sebab kita bangun menghadap kiblat, sambil itulah yang akan menolak kita. The last straw that break the camel's back secara positif lah. The last straw that break the camel's back tu benda negatif. Tapi ini secara positif. Apakah perkara kecil, dengan sebab itu dengan senyum kita, dengan kita buang kayu daripada tengah jalan ke tepi jalan, itu punca kita dapat masuk syurga. Why not? Ya, kita sedekah, ya, mungkin beli tisu daripada orang yang tak melihat. Dia orang kurang upaya, dia menjual tisu, dia tak nak minta sedekah, dia jual tisu. So kita pun beli tisu, ya, kita beli 3, harga mungkin cuma 30 sen, tapi kita bagi RM5. Apa salahnya? Ya, pada kita taklah menyebabkan kita miskin, tapi pada orang yang menerima tu sangat penting, sangat berharga, sangat bernilai. Ya, so start every day on a positive note. So jangan baca berita negatif waktu pagi. Jangan tengok berita-berita aksiden, berita-berita kena colik, berita-berita perang, berita gempa, berita-berita whatever lah yang negatif. Don't read negative news in the morning. It will spoil your whole mood for the day. You get my drive? So, dulu masa zaman baca surat khabar, sekarang orang tak baca surat khabar. Ya, orang tengok online. Ya, Tok Abah kan tengok sukan, tengok kartun, tengok whatever lah, word puzzle ke, tapi Tok Abah jarang tengok front page. Kecuali front page tu benda yang menarik. Oh, anugerah Moldio Rosso, kita baca lah. Itu benda positif, tak apalah. Ya, tengok kawan-kawan kita sendiri berikan anugerah dan pengiktirafan oleh negara. Syukur, seronok. Gitu. Jangan mulakan hari dengan membaca berita negatif, berita buruk, berita yang boleh menyedihkan ataupun membuat fikiran kita jadi terganggu. Ya, start your day on a positive note, your whole day akan jadi positif insya-Allah. Ya. Ini Tok Abah pesan dan pesan dah ribu kali. Bangun tidur senyum, menghadap kiblat, berdoa paling kurang setengah minit 30 saat. Sambil tersenyum menghadap kiblat, the whole day akan jadi positif. Ya, body kita merembeskan endorfin jadi ceria, enkeflin jadi sihat, dynofin bertenaga dan bersemangat. Berapa ribu kali dah awak dengar Tok Abah bercakap. Tapi persoalannya, berapa orang pagi tadi bangun tidur, senyum, menghadap kiblat, berdoa. That's the issue. Kalau tak buat pagi tadi, never mind. Mudah-mudahan we still have tomorrow. So, besok pagi bangun tidur, terus menghadap kiblat, senyum, angkat tangan berdoa, paling kurang 30 saat. Ya, tengok the whole body system berubah. The whole day jadi positif, insyaAllah. Okay? Alright. Okay, last one. Tu cucu dah bangun dah. Cucu dah mengagam lah. Tu Abah kena take care of the cucu. Yeah. So, the last one untuk hari ni, nombor 11. Sebelum tu ingat, ya, program kita hari ni dibawakan oleh webinar memperkasa kemahiran berkomunikasi di tempat kerja, ya, pada 19 Oktober. Ada seminggu lagi. So, tolong ya, bos, hantar your staff
staff minta izin dari bos, dan mereka yang ada HRDF fund ya, yang mencarum ke HRDF boleh gunakan fund yang ada untuk menghantar 9 orang. Ikut peraturan yang Tok Abah baru tahu, 9 orang maksimum untuk satu organisasi for one particular program lah. Ya, gitu. Ya, insyaAllah ya. So come, because Tok Abah akan share lebih kurang dekat 200 tip lah. Ya, bagaimana berkomunikasi di tempat kerja dengan cemerlang supaya dapat disayangi bos, awak tak terlepas pandang oleh bos untuk kenaikan pangkat, untuk penilaian, pandangan anda bos dengar, ya, kawan sekerja respect, pelanggan orang awam respect. Dan ini rentetannya membuatkan kerja awak jadi berkat, rezeki berkat, bawa balik ke rumah, bahagia rumah tangga, rentetan yang sangat positif. Just because, bukannya just because, sebab awak berusaha untuk memperbaiki komunikasi tempat kerja. Banyak kebaikan. Kemahiran komunikasi tempat kerja itu satu kemestian, satu benda yang wajib kita faham dan amalkan, bukan satu pilihan, bukan satu alternatif, bukan satu bonus. It is a must. Gitu. Tip nombor 11, muhasabah diri tiap hari dan tengok apa yang aku patut syukuri hari ini, apa patut aku perbaiki. Aku hari ini sepanjang hari dapat bekerja dengan baik, aku bersyukur. Aku dapat makan tengah hari pun, alhamdulillah, badan aku sihat. Ya, aku sekarang nak balik kerja, aku nak programkan supaya sampai rumah aku good mood, aku sihat, aku tak stres, aku tak penat. So programkan otak sebelum balik kerja secara positif. Bersyukur. Aku ingin dapat memberi nasihat pada orang, aku dapat beri sedekah tadi, aku dapat solat duha tadi, alhamdulillah. Contoh ya, contoh. Jadi kita muhasabah diri setiap hari, dan syukuri apa yang patut kita syukuri. Kadang-kadang kita ni banyak yang kita dapat nikmat sepanjang hari. Dapat solat duha, dapat sedekah, dapat makan, dapat bekerja, dapat berinteraksi, dapat bermesyuarat, dapat macam-macam yang positif. Tetapi kita tak bersyukur. Wala in kafartum inna azabillah syadid. Barang siapa yang tidak bersyukur, siksaanku amat pedih. Ya, surah Ibrahim ayat 7. Watch out. Jadi kita kena muhasabah and move from there. Ya, okay. So, Tok Abah berhenti kat sini. Jangan lupa, come join Tok Abah punya webinar pada 19 Oktober. Dah tinggal seminggu aja. Jangan last minute. Kadang pada 19 hari Oktober itulah dia mendaftar waktu pagi. Sebab kelulusan dapat lewat. So, make sure you dapat kelulusan cepat. Boss, send your staff. Ya, seawal mungkin daripada sekarang ni. Dan staff, minta izin daripada bos anda. Mudah-mudahan tidak last minute baru join. Ya, sudah beratus orang join. Alhamdulillah. But kita akan share. Ya, you akan dapat nota, ya, akan dapat tips, ya, dan mudah-mudahan akan dapat memberi manfaat kepada diri dan orang lain di sekitar anda. Okay? So, selamat pagi, happy birthday, anak sulung Tok Abah Nur Hidayah hari ini. Ya, happy birthday 19 Oktober, happy anniversary. Untuk mereka yang baru lepas berumah tangga semalam, ada orang cuti semalam kan, bersedia nikah. So, selamat pengantin baru, bahagia terjana, selamat dalam perjalanan, selamat bertugas, selamat membuat kerja amal, ya. Orang yang sakit makan ubat dan sebagainya. Dan mudah-mudahan memberi manfaat pada semua orang. Dan orang yang sakit, fikir positif, ya. Fikir positif, jangan fikir tentang negatif. Kena sabar. Orang yang sakit kena banyak istighfar. Orang sakit kena banyak minta ampun pada Allah. Sebab istighfar dan minta ampun, bertaubat itu terapi ubat. Sebab hampir semua penyakit, jangan marah, jangan kecil hati. Tok Abah pun sakit dari masa ke masa. Sakit itu adalah dosa, kata Hasan Basri, kata Umar Abdul Aziz. Dan sebenarnya salah satu maksud hadis, ya, sakit untuk orang awam, untuk orang biasa. Sakit adalah dosa dan kita semua banyak dosa, termasuk Tok Abah. Maka Allah cuci dosa dengan bagi sakit. Dan orang menjaga orang sakit ni kena banyak positif, kena banyak senyum, kena banyak sabar. Ya, jangan sampai negatif. Kalau kita negatif, kita pun makin sakit, orang yang kita jaga pun makin sakit sebab aura negatif. Kita kena banyak senyum, banyak zikir, banyak, ya. Dan Tok Abah sebab apa? Bila kita menjaga orang sakit, kita banyak istighfar, kita akan tenang. Istighfar kita jadi terapi kepada orang yang sakit. Kan Tok Abah pernah sebut dulu, bila kita istighfar banyak-banyak, maka pasangan yang merajuk, yang kecil hati, yang marah-marah akan cool down. Dia yang marah-marah, kita yang istighfar, ada kesan. Auranya. Allahumma salli ala Muhammad. Hebat kan? Ini magic. Ya, tapi itulah kena banyak senyum dan merawat orang sakit dan terangkan setiap ubat yang kita bagi kat pasangan kita ni ataupun orang yang kita sakit, yang kita jaga tu, dia tahu apa fungsi ubat itu.
Sebab ramai orang makan ubat tapi tak tahu fungsi, kesannya 10%, kata pakar-pakar perubatan. Tapi kalau kita makan ubat dan tahu apa fungsi ubat itu, mudah-mudahan impaknya 100%. Semua dengan izin Allah. Okey guys, selamat maju jaya, buat yang terbaik hari ini dan kirim Assalamualaikum pada keluarga masing-masing. Ila liqa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.